Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah. Pertama dan selamanya kita rapat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang dan ruang pada kita hingga di saat ini untuk kita dapat hidup lagi di muka bumi Allah SWT ini. Moga-moga kita gunalah peluang dan ruang ini sebaik mungkin untuk kita melipat gandakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi di saat hari ini, di masa ini kita diuji dengan satu ujian yang sangat berat bagi kita, insya-Allah. Sebenarnya di saat ujian sebeginilah sebenarnya Allah nak kita lebih dekat dengan dia, tuan-tuan. Kita tarik satu kata-kata seorang penceramah, seorang ustaz yang baru ni saya dengar. Dia kata apa? Kalau virus COVID-19 ini tak dapat mengubah cara kehidupan kita, dapat menguatkan hubungan kita dengan Allah SWT, kita nak virus apa lagi yang paling berat lagi, yang paling berbahaya datang untuk kita nak buat kita boleh berubah dengan kita boleh berubah dan kita nak menguatkan lagi hubungan kita dengan Allah SWT, tuan-tuan. Virus COVID-19 virus yang sangat bahaya pun kita masih lagi ada yang masih di saat ini masih lagi yang tidak solat juga, walaupun diuji sebegini dengan kehadiran COVID-19 ini. Yang tak solat tetap tak solat juga, yang dedah aurat tetap dedah aurat juga. Yang meringan-ringankan solat masih ada lagi yang solat di hujung-hujung waktu. Di sekarang ni, di saat ini sekarang dah maghrib, dah semakin menghampiri isyak, masih ada lagi di saat ini yang penonton di sana yang masih lagi, yang tuan-tuan yang di luar sana yang masih lagi tidak solat isyak lagi, tidak solat maghrib lagi. Walaupun kehadiran virus yang berbahaya ini pun masih lagi ada yang tidak dapat menguatkan hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kita nak Allah hantar virus yang paling bahaya lagu mana lagi kita pun tak tahu, tuan-tuan. Itu kita kena usahakan muhasabah dari kita. Bukan saya nak menunjuk jari pada siapa untuk sebagai saya bercakap ini. Itu saya bermuhasabah untuk dari saya juga, untuk sama-sama kita bermuhasabah dengan kehadiran ujian yang sebegini. Kita gunalah kita bermuhasabah untuk kita kembali kepada Allah SWT. Dan kita kuatkan hubungan kita dengan kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan hati kita sentiasa insya-Allah sentiasa bergantung dengan Allah SWT, dengan kita banyakkan zikrullah kita di saat ini. Masa kita sangat lapang, tuan-tuan, masa kita sangat lapang, yang mana dalam tempoh PKP ini sampai 14 ni insya-Allah, kalau tak ada apa halangan, tapi kalau ada lagi peningkatan kes, kemungkinan akan disambung lagi. Masa kita banyak di rumah dan sebagainya, tapi apa kita buat dengan di rumah kita, tuan-tuan? Adakah kita banyak baca Quran? Dalam tempoh PKP menghampiri sebulan ni, tuan, dah berapa juzuk Al-Quran yang kita baca, tuan-tuan? Dah berapa ribu dah selawat yang kita zikir? Dah berapa banyak solat sunat yang kita amalkan, insya-Allah? Tu kita muhasabah dari kita, tuan-tuan, insya-Allah. Kita nak virus yang paling bahaya macam mana Allah hantar untuk nak boleh kita berubah. Yang tak tutup aurat, masih lagi tak tutup aurat, keluar tak tutup aurat sewenang-wenangnya, tak rasa bersalah pun dengan Allah SWT. Yang masih tak solat, masih ramai lagi yang tak solat. Sebut takut COVID-19, takut COVID-19, tapi tidak takut dengan Allah, masih tidak solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita kena muhasabah dari kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan ujian yang Allah hantar ini, insya-Allah dapat dia merubahkan kehidupan kita untuk kita lebih dekat dengan Allah SWT, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Pada malam ini, insya-Allah kita akan sambung lagi. Yang semalam kita dah baca hadis yang pertama tentang kelebihan Ramadan. Suka saya nak membaca hadis berkaitan dengan Ramadan, tuan-tuan, kerana dalam keadaan hari ini kita sangat lupa dengan Ramadan yang beberapa hari lagi nak datang, tuan-tuan. 24 hari bulan April ni insya-Allah akan datangnya tetamu istimewa kita, itu Ramadan. Tapi hari ini dengan ujian ketakutan kita terhadap COVID-19, kesibukan kita,
melupakan kehadiran Ramadan yang tak apa hari itu. Saya nak baca malam ini, semalam dan hari ini, tentang hadis kelebihan Ramadan. Mudah-mudahan dengan dengar kita hadis yang sebegini, boleh dapat kita merasakan betapa rindunya kita nak menerima tetamu istimewa itu, Ramadan Al-Mubarak, yang tak apa hari yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah hadis pada malam ini hadis yang kedua, insya-Allah, dalam kelebihan Ramadan. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, umatku telah diberikan dalam bulan Ramadan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada mana-mana umat sebelum mereka. Yang pertamanya, bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada bau kasturi. Yang kedua, ikan-ikan di laut pun akan beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka puasa. Yang ketiga, setiap hari Allah SWT akan menghiaskan syurganya dan berkata, telah hampir masanya hamba-hambaku yang soleh akan melepaskan diri mereka daripada beban-beban kesusahan dunia dan akan datang kepadamu. Yang keempat, pada bulan ini dirantaikan syaitan-syaitan yang jahat, lalu mereka tidak akan sampai kepada keburukan yang biasa mereka lakukan pada bulan-bulan yang lain. Yang kelima, mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW ditanya, apakah malam itu Lailatul Qadar? Baginda SAW menjawab, tidak. Namun seseorang pekerja akan diberikan upahnya dengan sempurna setelah dia menyelesaikan kerjanya. Hadis riwayat Ahmad, Bazar dan Bahaqi. Keterangan, dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menyatakan 5 keistimewaan ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala bagikan, dikurniakan kepada umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun yang berpuasa dalam kalangan umat-umat sebelum mereka. Alangkah baiknya jika kita dapat menghargai nikmat ini dan berusaha untuk mendapatkan kurniaan-kurniaan yang khusus. Keistimewaan pertama ialah bau busuk dari mulut orang yang berpuasa, disebabkan keadaan lapar itu lebih disukai Allah daripada bau kasturi. Terdapat 8 pendapat daripada para pentafsir hadis dalam menghuraikan pernyataan ini. Saya, kata penulis, telah menukilkan kesemua pendapat tersebut secara terperinci dalam kitab Syarah Muwatta. Tetapi pada pendapat saya sendiri, 3 daripada pendapat itu yang lebih patut diterima. Pertama, Allah SWT akan mengurniakan pahala dan ganjaran terhadap bau busuk itu di akhirat dengan satu wangian yang lebih hebat dan lebih menyenangkan fikiran daripada bau kasturi. Pendapat ini adalah jelas dan tiada sebarang kesangsian pun. Tambahan pula terdapat riwayat dalam kitab Ad-Durrul Mansur yang menerangkan pendapat ini dengan jelas. Oleh itu, pendapat inilah yang diterima. Yang kedua, pendapat yang kedua, pada hari kiamat apabila manusia dibangkitkan dari kubur, tanda orang-orang yang berpuasa ialah akan keluar dari mulut mereka bau yang lebih harum daripada kasturi. Dan yang ketiga, pada pendapat saya, kata penulis, terdapat ketiga ini adalah lebih baik daripada kedua-dua pendapat di atas. Pendapat itu ialah di dunia lagi bau busuk itu lebih disukai Allah daripada bau kasturi, dan perkara ini ada kaitannya dengan perasaan cinta. Sesiapa yang ada hubungan dengan mencintai seseorang, maka bau busuk kekasihnya itu lebih mengasyikkan daripada ribuan wangian. Maksud daripada pernyataan di atas ialah taqarrub, penghampiran yang sempurna daripada orang yang berpuasa hingga dia menjadi kekasih Allah, dan bau busuk mulutnya itu turut dikasihi Allah. Puasa ialah satu ibadah yang sangat dicintai Allah. Oleh kerana itulah Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi yang bermaksud, ganjaran bagi setiap amal kebaikan akan diberi oleh malaikat, tetapi ganjaran untuk puasa aku sendiri, yakni Allah sendiri yang akan beri, kerana puasa ialah khusus untukku. Dinukilkan daripada setengah masyayikh hadis itu dengan lafaz ujzaibih,
yakni aku akan berikan diriku sendiri sebagai ganjaran puasa. Yakni aku akan berikan diriku sendiri sebagai ganjaran puasa. Apakah lagi ganjaran yang lebih tinggi daripada pendapat dia yang dikasihi? Diberitakan dalam sebuah hadis bahawa puasa adalah pintu segala ibadah, iaitu puasa akan menjadikan hati bercahaya, dan cahaya itu akan menimbulkan kegairahan terhadap setiap ibadat lain, dengan syarat puasa itu adalah puasa dengan yang sebenar, bukan hanya sekadar berlapar sahaja. Sebaliknya, berpuasa sambil menjaga segala adab-adabnya yang akan diterangkan serta terperinci dalam keterangan hadis yang akan datang. Di sini perlu diberi perhatian, peringatan tentang satu masalah yang penting. Berdasarkan hadis-hadis tentang bau mulut ini, setengah imam telah melarang orang yang berpuasa, yang sedang berpuasa, daripada bermiswak pada waktu petang. Tetapi mazhab Hanafi tetap berpendapat bahawa bersugi adalah sunat bagi setiap masa. Ini adalah kerana selalu bersugi, bau gigi yang akan hilang. Sedangkan apa-apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah bau yang keluar dari perut yang kosong, bukan bau dari gigi. Dalil bagi mazhab Hanafi ini dapat ditemui pada bahagian berkenaan dalam kitab fiqh dan hadis mazhab Hanafi. Alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah malam ni dapat kita mendengar sikit sebanyak hadis dan keterangan berkaitan dengan kelebihan puasa Ramadan, kelebihan bulan Ramadan al-Mubarak yang akan datang tak berapa hari lagi tuan-tuan, insya-Allah. Yang mana kita, kalau zaman-zaman sahabat dulu tuan-tuan, zaman sahabat mereka bila nak datang Ramadan ni bukan kata sebulan tuan-tuan, kadang 5-6 bulan sebelum Ramadan dia ada buat persiapan rohani, ya. Bukan persiapan jasmani tuan-tuan, bukan persiapan nak juadah berbuka mereka ke, ataupun persiapan rohani depa, hubungan depa dengan Allah. Semakin depa jaga, depa mantapkan dengan persiapan depa, perbanyak mantapkan solat-solat sunat mereka, dan juga bacaan Al-Quran mereka dan sebagainya. Apa sahaja yang boleh menguatkan hubungan mereka dengan Allah SWT, depa akan tambahkan bila masuknya Ramadan. Benda tu akan jadi mudah tuan-tuan. Macam kita juga tuan-tuan, insya-Allah bulan Ramadan ni kita kena azam tuan-tuan, kita kena azam. Jika Allah izinkan umurku ini datang dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang ini, insya-Allah kita azam, aku akan cuba buat Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lepas tuan-tuan. Kita kena azam macam tu. Kita boleh tahu sebab amalan yang kita buat, kita tahu sebab kita buat sendiri tuan-tuan. Kita boleh check terlepas bacaan Al-Quran kita macam mana, habis khatam 30 juzuk dah ataupun tak habis. Kalau tak habis, tahun ni kita azam bagi habis 30 juzuk. Kalau habis 30 juzuk tahun lepas, azam tahun ni kita nak 2 kali khatam, insya-Allah. Kita kena ada keinginan azam macam tu. Solat-solat sunat kita macam mana, ataupun solat tarawih kita macam mana dan sebagainya, insya-Allah. Dan kita kena ada azam macam ada, mudah setiap tahun ada peningkatan amal kita, insya-Allah. Setiap Ramadan dapat satu peningkatan amal yang kita dapat, kita nak bawa selepas pada Ramadan, masuk Syawal dan seterusnya. Sebagai contoh, sebagai contoh saya nak pesan tu di saya sini terutamanya. Sebagai contoh, mungkin kita yang tak boleh nak lekat lagi dengan solat witir, contoh bulan Ramadan kita boleh buat tuan, insya-Allah. Alhamdulillah, bila kita buat dalam bulan Ramadan, kita azam, ya Allah, witir aku tak dapat nak lekat lagi, nak istiqamah, tapi insya-Allah akan dipanjangkan umur masuk Ramadan ni, aku nak buat bermulanya 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, dan aku akan bawa witir ini sampai bila-bila, insya-Allah. Biar 1 tahun Ramadan dapat lekat satu amal pun jadi untuk kita istiqamah, insya-Allah. Sebab Ramadan adalah bulan tarbiyah tuan. Madrasah Ramadan bulan nak tarbiyah dari kita, insya-Allah. Yang mana 11 bulan untuk kita bergelubang dengan segala maksiat ataupun kita sibuk sangat dengan dunia. Kalau Allah datangkan 1 bulan Ramadan ini, Allah nak Allah nak program balik kita tuan. Yang mana kadang termasuk kita boleh cek dari kita tuan. Kadang bulan-bulan biasa kita nak baca Quran rasa berat, tapi bulan Ramadan jadi mudah nak baca Quran kadang-kadang. Walaupun tak banyak, tapi kita rasa ringan nak pegang Quran baca. Nak solat sunat bersama juga. Bulan biasa kita rasa nak solat sunat ni cukup berat nak solat sunat, tapi bulan Ramadan akan jadi mudah.
Begitulah dengan solat fardu. Yang bulan biasa kita datang masjid, datang surau rasa berat sangat kan. Tapi bulan Ramadan, masjid, surau akan jadi penuh. Orang keluar berbondong-bondong di setiap lorong-lorong, dari kampung ke taman ke, di mana-mana saja. Masjid akan penuh insya-Allah. Kerana orang akan jadi mudah. Ada satu kelainan yang ada kita boleh rasa pada bulan Ramadan ni. Itu yang kita nak biar bulan Ramadan ini dia ada memberi kesan atau bekas pada diri kita bila kita keluar pada madrasah Ramadan. Dia ada kesan walaupun tak banyak, walaupun kita tak boleh nak berubah sepenuhnya 100%, tapi kita nak keluar Ramadan nanti insya-Allah ada kesan dengan kita bawa satu amalan yang lekat pada diri kita. Yang kita dah biasa buat Ramadan, keluar Ramadan kita buat insya-Allah. Mungkin kita azam lepas Ramadan ni saya nak puasa sunat contoh, dapat sebulan sekali pun jadilah bagi biasa tuan. Bagi contoh, bulan Ramadan kita boleh puasa 30 hari, masuk bulan Syawal dan seterusnya kita puasa sunat, kita azam insya-Allah. Biar lekat satu amalan pun jadi. Solat witir ke contoh witir ataupun baca Quran, baca apa saja amalan terpulang masing-masing kita pandai-pandai sendirilah. Itu kita nak create atau amalan yang boleh kita istiqamah sampai bila insya-Allah. Nah insya-Allah ada tuan-tuan. Kita boleh buat insya-Allah, kita azam insya-Allah. Yang penting kita doakan Allah bagi kekuatan kepada kita, taufik kepada kita insya-Allah, dan Allah bagi kesihatan yang baik kepada kita, kelapangan masa yang cukup dan sebagainya insya-Allah untuk kita nak istiqamah, untuk nak beramal di dalam Ramadan yang akan datang tak apa hari insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian pada malam insya-Allah memberi manfaat untuk kita beramal dan kita sampaikanlah kepada yang lain insya-Allah. Setiap apa yang kita kebaikan yang kita sebarkan, orang yang amal kita pun tumpang dapat pahala sama tuan-tuan dan puan insya-Allah. Tu kita kena cuba untuk kita nak sebar-sebarkan kebaikan. Kerana kita amal tak banyak tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, kita amal kita tak banyak. Tak banyak macam amal sahabat. Zaman-zaman sahabat dan umur kita berpendek. Jadi kita kena pandai cari reka amalan yang boleh kita sebarkan, amal kebaikan yang boleh sebarkan orang lain amal. Walaupun dapat kecil, tapi Allah amal kita pun dah tumpang dapat saham pahala sama tu. Kita kena pandai nak melipat gandakan pahala kita. Tu kita nak bawa bertemu dengan Allah SWT insya-Allah. Dan insya-Allah dalam malam-malam esok insya-Allah malam nisfu Syaban insya-Allah malam nisfu Syaban 15 Syaban, pertengahan Syaban insya-Allah. Dan sebenarnya malam nisfu Syaban ni dia tak ada amalan-amalan yang khusus pun untuk kita amalkan ataupun kita buat. Apa-apa saja yang kita nak buat terpulang insya-Allah. Kita nak banyakkan solat sunat ke, kita nak banyak baca Quran, nak buat majlis zikir, ataupun kita nak baca Yasin, baca apa saja surah, bukan Yasin saja, apa-apa saja surah yang kita nak baca kita boleh baca insya-Allah. Ada juga amalan kita buat baca Yasin 3 kali insya-Allah terpulang. Tapi jangan kita kena amal baca Yasin 3 kali, dia tidak bersandar kepada hadis Nabi. Cuma kita jangan sandarkan wajib buat baca 3 kali. Kata buat 3 kali berdosa. Yang ni kita tak mau pegang macam tu. Yang ni satu kepahaman yang salah. Boleh buat nak baca 3 kali ke 30 kali ke, kalau lagi larat baca. Tapi pandangan peribadi saya tuan-tuan dan puan-puan dan penonton, kalau kita nak baca 3 kali boleh, tak ada masalah, boleh. Tapi kita baca dengan menjaga adab-adab dalam baca Al-Quran. Jaga hukum tajwidnya, jangan nak baca cepat 3 kali habis kita baca lintang pukang, tajwid pun tak masuk, makhraj huruf pun lari habis. Sebab kita nak digan, nak bagi habis cepat 3 kali tuan-tuan, bukan senang. Satu sekali baca pun dia masa yang panjang kalau kita baca secara yang sederhana tuan-tuan. Tapi kalau kita baca cepat nak 10 3 tapi kalau tak betul tajwid, kita baca sekali pun dah cukup dah tuan-tuan. Saya pandangan peribadi saja. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak baca 3 kali, baca dengan keadaan yang sederhana dan semua hukum tajwid masuk, makhraj huruf masuk, biar betul semua keadaan baca, baru kita baca 3. Tapi kalau tak mampu nak jaga sampai tahap tu, sekali pun sudah cukup insya-Allah. Dan insya-Allah Allah bagi pahala yang terbaik mungkin esok malam nisfu Syaban, antara malam-malam yang sangat mustajab doa insya-Allah. Malam itu juga kita perlu banyak berdoa, lebih-lebih kita di saat ini kita diuji yang sebegini. Doa kita minta jangan putus doa insya-Allah. Mudah Allah angkat kembali wabak COVID-19 ini. Allah angkat kemudian Allah bebaskan kita semua penduduk dunia ini daripada wabak COVID-19 ini insya-Allah, dan dapat kita beribadah di bulan Ramadan dengan selesa dan sebagainya. Dapat kita kembali semua masjid-masjid surau dia buka kembali seperti biasa kita nak, dan kita dapat
berjamu setera, beriftar bersama-sama kawan-kawan kita, jemaah-jemaah kita yang kita biasa berbuka puasa bersama di surau ataupun di masjid dan sebagainya, insya-Allah kita dapat bertarawih ramai-ramai, bertakbir, berselawat dan sebagainya, insya-Allah. Kita nak bulan Ramadan ni akan jadi macam tu, insya-Allah. Tapi kalau di sebaliknya, kita bukan kekuasaan kita, ini hak Allah. Allah yang Maha mengetahui apa yang Dia telah atur untuk kita. Tak tahu, ada mungkin ada hikmah di sebaliknya, tapi yang penting kita jangan putus berharap, putus berdoa untuk Allah angkat kembali COVID-19 yang melanda kita, insya-Allah. Mudah-mudahan, dan juga insya-Allah kita doakan juga yang mana sahabat-sahabat kita yang dah terkena dengan wabak ini, Allah beri kesembuhanlah kepada mereka. Dan jangan lupa kepada, mungkin ada saudara-saudara Islam kita yang setakat ini kata silap lebih kurang 60 lebih kematian di Malaysia. Ada sebahagiannya juga sahabat-sahabat saudara Islam kita. Kita doakan saudara Islam kita yang meninggal dengan asbab terkena wabak ini. Kita doakan, insya-Allah Allah kurniakan mereka pahala syahid di jalan Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan juga insya-Allah malam esok semua pakat-pakat kita banyakkanlah doa dan banyakkan ibadat kita. Tidak ada ibadat yang khusus terpulang apa yang kita, insya-Allah. Tapi malam esok tuan-tuan yang ke lapangan masa boleh sama-sama dengan saya, insya-Allah. Saya akan buat live secara live bacaan Yasin ini, di bacaan Yasin, tapi kita akan baca sekali saja secara tartil, bacaan yang sederhana dengan tidak terlalu cepat. Dan juga kita akan banyakkan doa, berdoa bersama-sama, insya-Allah malam esok, tuan-tuan. Lepas maghrib esok, insya-Allah kita akan mula buat baca Yasin live ini. Tuan-tuan boleh buka live link ini juga. Tuan-tuan lepas sembahyang maghrib tu, tuan-tuan sediakan naskah Yasin ataupun mushaf Al-Quran di tepi itu, boleh kita baca sama-sama, insya-Allah, yang ada ke lapangan masa. Dan insya-Allah kalau nak buat berkeluarga sendiri pun boleh. Tapi kalau kita nak bersama-sama saya dan untuk kita sama-sama rakyat Malaysia, kita akan menggunakan link audio kuliah. Link audio kuliah ni, Facebook audio kuliah ni, dia sangat luas. Dia punya follower ramai, insya-Allah. Satu Malaysia untuk, insya-Allah, banyak follower sampai ribuan orang. Tapi kalau kita kempen lah, kita akan buat baca Yasin live malam esok, insya-Allah. Pada malam esok, malam yang sangat penting, yang banyak sangat manfaat yang Allah nak bagi pada kita malam esok, insya-Allah. Kalau kita tak abud, sangat rugilah. Boleh bagi kita yang diberi ujian sebegini, dan kita ada kelapangan masa yang sangat banyak. Dan insya-Allah kita, macam kami di sini malam ni di Pulau Pinang, hujan yang sangat lebat turun, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama doakan, insya-Allah hujan yang rahmat yang turun ini, dia akan membersihkan wabak corona di atas muka bumi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Sekarang ini saja perkongsian pada malam, insya-Allah. Kita akan sambung lagi malam esok untuk baca Yasin secara live. Dan tuan-tuan yang akan pakai masa dapat ambil bahagian malam esok, lepas maghrib, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.